Shalom saudara kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，大家平安 Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. 感谢上帝，今天我们可以一起来敬拜 Sekalipun bukan hari Minggu, 虽然不是礼拜天 tapi hari Kamis. 今天是星期四 Dan di dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus, saya melihat banyak orang datang ke gereja. 正在我们庆祝耶稣升天的日子，我看很多人都来到教会 Saudara-saudari, penting sekali kita untuk mengingat dan datang ke gereja dengan semangat untuk beribadah. 我们是要来教会来敬拜他，是很重要的事情 Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. 庆祝耶稣升天快乐 Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, kemenangan Kristus dan pengharapan kita. 今天我们要思想一个题目，就是基督的胜利与我们的盼望 Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 9 sampai ayatnya 11. 我们一起看我们的圣经，在使徒行传第1章第9到11节 Saya akan bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, nanti saya akan membaca dalam bahasa Mandarin. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." 使徒行传第1章第9到11节说了这话，他们正看的时候，他就被取上身，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。当他往上去，他们就定睛往天的时候，忽然有2个人穿白衣站在旁边说：“加利利人啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们又被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。” Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa meminta hikmat daripada Tuhan. 我们低头祷告，恳求上帝的智慧。 Tuhan, kami membenarkan firman-Mu, bersabdalah bagi setiap kami jemaat Tuhan yang datang pada pagi hari ini beribadah. Kami siap mendengarkan, Tuhan pakai kedua hamba-Mu ini ya Tuhan, yang menyampaikan dan menerjemahkan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， murid-murid Tuhan Yesus mengalami perasaan ditinggalkan 2 kali. 耶稣的门徒有2次感受到好像被离开。 Yang pertama ketika dengan mata mereka sendiri melihat gurunya disalibkan dan mati. 第一次就是当他们亲眼看见他们的老师被钉死在十字架。 Dan mereka dikatakan seperti domba tak bergembala, mereka tercerai-berai setelah Yesus disiksa dan disalibkan. 当他们耶稣被受折磨受难的时候，他们好像一群无牧人的羊群，他们各地跑到分散。 Peristiwa itu sungguh memilukan bagi para murid, sebuah perasaan ditinggalkan karena kematian. 这件事情让门徒们感到很悲伤，因为他们感觉到好像被离弃一样。 Tetapi kesedihan itu selesai dan ternyata guru mereka bangkit dari kematian. 但是这个悲伤结束了，是因为他们的老师从死里复活。 Yesus bangkit dan membuktikan perkataannya benar bahwa akan bangkit pada hari yang ketiga. 耶稣复活，证明了他所说的，就是他第3天就从死里复活。 Yesus tidak bohong kepada murid-muridnya, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. 耶稣没有欺骗他的门徒们，耶稣显现了他自己给门徒。 Sudah senang dan lega kalau gurunya hidup kembali, 门徒们感觉到很轻松、很喜乐，因为他们看到老师已经复活了。 Alkitab juga mencatat Yesus ketika dia bangkit, dia tinggal bersama murid-muridnya selama lebih 40 hari dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. 圣经在使徒行传第1章第3节，它里记载说，当耶稣复活之后，有40天的时间与门徒们在一起。 Tetapi di fase selanjutnya kita dapat melihat saudara-saudari, 但是弟兄姐妹，接下来我们可以看到， murid-murid Tuhan Yesus harus ditinggalkan oleh Yesus, guru mereka, karena Yesus Kristus harus naik ke surga. 接下来耶稣必须要离开门徒们，因为耶稣即将要升天。 Mengapa Yesus harus naik ke surga? 为什么耶稣要升天呢？ Karena itu membuktikan bahwa dia adalah Allah
dan di surgalah tempatnya. 因为这个是证明耶稣就是上帝，天国、天堂就是他的地方。 Peristiwa kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa yang penting yang harus kita ingat dan juga kita rayakan. 耶稣升天就是一个很重要的事件，我们必须要去庆祝，我们必须要去想起的。 Saudara, ada seorang tokoh teolog dunia bernama John Stott berkata demikian. 弟兄姐妹，有一位神学家，他说了一句话： The ascension reminds us that Jesus is not just alive, but reigning. He did not just rise from the dead, he rose to the throne. Kenaikan Yesus mengingatkan kita bahwa dia bukan hanya hidup, tapi juga dia memerintah. Dia tidak hanya bangkit dari kematian, tapi dia naik ke tahta. 他意思说，耶稣的升天提醒我们，他不只是活着，而且是掌管的。他不只是从死里复活，他登上了宝座。 Artinya saudara-saudari bahwa setelah kenaikan Yesus, maka pemerintahan kerajaan surga dimulai. 这个意思说，当耶稣升天之后，天国的掌权、天国的掌管已经开始了。 Dan kita yang percaya pada Yesus Kristus menjadi umat kepunyaan Allah. 我们相信主耶稣的人成为上帝的子民。 Tetapi saudara-saudari selain itu juga, 但是弟兄姐妹，除了那一些呢？ kenaikan Tuhan Yesus membawa kepada kita sebuah perenungan mendalam lainnya. 耶稣的升天带给我们有一个更深入的默想。 Perenungan bahwa ada pengharapan kelak bagi kita yang percaya. 这个默想就是对那些信上帝的人、信耶稣的人有了盼望。 Saudara-saudari, saya juga mengutip seorang bapak gereja dari Antioquia pada abad keempat bernama John Chrysostom. 弟兄姐妹，从这个安提亚之父，第4纪的安提亚教会的之父 John Chrysostom 也是说了一句话， Dia mengatakan demikian. 他说了这样。 He ascended not to abandon us, but to prepare a place, and from there he sends grace. Ia naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, melainkan untuk menyiapkan tempat bagi kita, dan dari situ ia akan mengirimkan kasih karunia-Nya. 他升天不是离开我们，而是为我们预备地方，从那里他会发给我们恩典。 Maka saudara-saudari kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， setiap kali kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, 每当我们庆祝耶稣升天的日子， maka seharusnya ada sukacita yang besar bagi setiap jemaat Tuhan. 对那些信上帝的人，必定要有一个极大的喜乐。 Karena hari yang kita rayakan memberikan arti pada kemenangan Kristus dan juga pengharapan dalam iman orang-orang percaya. 因为我们所庆祝耶稣升天的日子，就是基督的胜利，也是信徒们的盼望。 Poin apa yang akan sama-sama kita renungkan pada pagi hari ini? 今天早上我们要默想什么样的重点？ Yang pertama, saudara, 第一点， kembalinya Yesus ke surga adalah puncak dari kisah penebusan kita dan kemenangannya. 耶稣回天国去，就是救赎与胜利的高峰。 Saudara-saudari, pernah tidak menonton sebuah film? 弟兄姐妹，你是不是曾经看一部电影？ Saya lihat beberapa orang saya temukan banyak orang di sini suka nonton film. 我发现我遇见有很多的弟兄姐妹很喜欢看电影， Termasuk saya juga, saudari. 包括我自己。 Saudari, kalau saudari menonton film, filmnya dari awal disungguhkan ceritanya menarik. 弟兄姐妹，当我们看电影一部电影之后，从一开始这个剧情很精彩， Lalu penggambilan gambarnya sangat epic sekali. 这个取景也是很壮观， Scoring atau musiknya sangat bagus. 音乐很美妙， Lalu aksi pukul-pukulan, kejar-kejaran sungguh menegangkan. 这个动作追逐看起来很紧张。 Tapi saudara-saudari, waktu kita nonton ending filmnya, 但是弟兄姐妹，当到了这个尾声的时候， ternyata ending filmnya menggantung atau nanggung, saudara-saudari. 这个尾声，这个总结好像无结局，或是有始无终。 Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika nonton film yang demikian? 当弟兄姐妹看了这样的电影的时候，你的感受如何？ Endingnya menggantung. 它的这个结尾是好像是有始无终的。 Si superhero-nya ngapain akhirnya ya? 这个他的主角到底要做什么？ Saya sebagai penikmat film, saudara-saudari, 我是一个很欣赏电影的人， pasti saya kecewa nonton film yang endingnya menggantung seperti itu. 看了这样有始无终的电影，
对我是很失望的。 Mungkin saya berpikir saudara kalau begini jadinya lebih baik dari awal saya tidak usah jadi nonton saja. 如果是这样的话，我就想早知如此，我就不用去看这个电影了。 Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang nonton film yang endingnya nanggung. 浪费了我的时间，浪费了我的时间，浪费我的金钱，看这样有始无终的电影。 Awal bagus, tengah bagus, endingnya bikin ngantuk. 开始是很好，中间也是很好，但是到最后是让我要睡着了。 Saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kisah tentang penebusan Kristus, karya Kristus adalah sebuah puncak yang sangat luar biasa epic. 耶稣救赎人的这件事情，就是一个很了不起的一系列的事情。 Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi penutup cerita yang begitu luar biasa. 耶稣升天就是好像一部电影很完整的结尾。 Sebuah kisah yang panjang yang direncanakan Allah sendiri, bahkan dari awal manusia jatuh dalam dosa, yang mana Allah sendiri mempersiapkan jalan keselamatan manusia. 它就是一系列上帝从人类犯罪开始的时候，预备了一个很漫长救赎的计划。 Peristiwa pertama kali Tuhan merencanakan manusia dikenal di dalam Kejadian 3 ayat 15 disebut foto Evangelion atau Injil mula-mula. 上帝救赎人的计划就是从创世纪第3章15节开始，就是我们所谓的福音的开始。 Lalu terus karya keselamatan itu berlanjut dari perjanjian lama sampai perjanjian baru yang dicatat dengan berbagai kisah dari satu benang merah yang tentang nubuatan Mesias dalam Yesus Kristus. 然后这个救赎计划从旧约，然后到了新约，就好像一条红线，记载了有关耶稣弥赛亚的预言。 Kemudian kisah penebusan itu memasuki penggenapan ketika Yesus lahir ke dunia dalam peristiwa Natal. 然后这个救赎就是进入了，救赎计划进入了阴影，就是耶稣在世的诞生，就是我们所庆祝的圣诞节。 Yesus bertumbuh, melayani, memanggil murid-muridnya, dan pada misi yang datang ke dunia harus mati di atas kayu salib. 然后耶稣就成长服侍，呼召他的门徒，然后到最后他的任务必须钉死在十字架。 Tuhan kita Yesus Kristus disalib menjadi misinya datang ke dunia. 我们的主耶稣基督钉在十字架，就是他降世的任务。 Lalu pada hari yang ketiga dia bangkit dan orang mati. 然后从第3天，他就从死里复活， Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. 他给他的门徒们，显现他自己。 Lalu Yesus naik ke surga. 然后耶稣就升天。 Saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， peristiwa kenaikan Yesus ke surga menjadi penutup yang begitu epik, begitu luar biasa dalam rancangan keselamatan daripada Tuhan. 耶稣升天的事件，成为我们救赎我们最高峰的结论。 Kenaikan Yesus Kristus adalah puncak kemenangannya atas dosa. 耶稣基督的救赎，就是救我们从罪恶里救我们的最高峰。 Kita hari ini mengingat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sama artinya dengan mengingat akan karya Tuhan yang tuntas dan sempurna dalam penebusan. 想起上帝在救赎的作为，是一个完善完美的救赎， Karya yang tuntas dan karya yang sempurna. 是完善完美的创作。 Tapi pertanyaan refleksi bagi kita hari ini adalah, 但是对我们每一个人的问题， apakah Anda dan saya hari ini sudah sungguh-sungguh percaya akan karya penebusan yang tuntas dan sempurna itu? 你是不是已经真正的相信这个救赎的计划是完美完善的吗？ Atau jangan-jangan kita masih meragukan benar-benar Yesus sudah tuntas belum ya? Sudah sempurna belum ya atas karya penebusannya? 或是我们怀疑这个上帝救赎的工作是不是已经完善，是不是已经完美了吗？ Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， setiap kali bila kita ditanya Injil itu untuk siapa? 每一次如果被问的话，这个福音是为了谁？ Mungkin ada orang yang menjawab kalau Injil untuk mereka yang belum percaya. 可能有人回答说，福音就是为了那些还没有信主的人。 Saudara, ini tidak salah, tetapi menurut saya kurang lengkap, saudara. 弟兄姐妹，这个是没有错，但是对我来说是还不够完整。 Injil itu untuk siapa? 福音是为了谁？ Injil itu untuk orang yang belum percaya dan juga untuk diri saya. Saudari boleh tunjuk diri sendiri.
福音就是为了别人还没有信主的人，也是为了我们自己。 Kita harus bergandengan tangan dengan semangat memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. 我们必须要手牵手来传福音给那些还没信主的人。 Tetapi kita jangan lupa juga untuk menginjili diri sendiri, 但 saudara. 是我们也不要忘记为自己传福音， Agar saudara-saudari tidak menjadi seorang yang lupa akan Injil Tuhan. 让我们自己不要变成一个属灵忘记的人， Menjadi orang yang amnesia rohani. 是变成一个属灵健忘的人。 Saudari, jujur saja, kalau kita sebagai manusia memang manusia yang sering lupa dan bahkan bisa lupa. 坦白说，我们成为人一般普通的人，我们常常忘记，常常健忘。 Amin. 阿明。 Maka saudara-saudari, Injil juga untuk diri kita, untuk kita terus injili diri kita sendiri. Selain kita juga harus menginjili orang lain. 所以，当我们除了传福音给别人，我们要传福音给自己。 Setiap kali kita merayakan hari besar dalam kekristenan, 每次我们庆祝或是纪念基督教的这个大日子， kita mengingat akan karya Tuhan yang tuntas dan yang sempurna. 我们就会想起上帝的创作是完善完美的， Kita mengingat janji-janji Tuhan yang setia. 我们就会想起上帝信实的应许。 Dan itu haruslah membawa kepada kita sebuah kepastian akan iman kita. 这个必定带给我们一个有明确的信心。 Saudari, jangan lupa menginjili diri sendiri setiap hari. 所以弟兄姐妹，不要忘记每天都要为自己传福音给自己。 Poin yang kedua dapat Iya, kita renungkan pada pagi hari ini. 第二点，我们要思想的， Kembalinya Yesus ke surga mengingatkan kita akan pengharapan pada Yesus yang kelak akan kembali. 耶稣升天，让我们想起耶稣有再来的盼望。 Kenaikan Kristus berarti bahwa penebusan sudah selesai dan sekarang Kristus menjadi imam besar kita di surga. 耶稣升天就表示已经完成的救赎，现在基督成为我们在天国的大祭司。 Inilah yang dikatakan dalam Alkitab, dalam kitab Ibrani, dalam surat Ibrani pasal yang ke-8 tentang imam besar dalam perjanjian baru. 这个就是在圣约希伯来书所记载的关于基督成为大祭司。 Artinya melalui Yesus segala persembahan dan ibadah kita semuanya diterima Tuhan. 这意思说，借着耶稣，我们的敬拜、我们的奉献，蒙上帝所悦纳。 Maka saudara-saudari, selama kita beribadah, haruslah fokus kita kepada Yesus Kristus. 所以，当我们敬拜的时候，我们的专注点必须要专注于耶稣基督， Karena hanya melalui Yesuslah ibadah kita diterima oleh Tuhan. 因为只有透过耶稣，我们的敬拜上帝所悦纳。 Saudara sekasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ibadah berfokus kepada karya Kristus memberi makna bahwa inti, arah, dan tujuan dari ibadah Kristen bukan lagi sekedar pada ritual. 我们专注耶稣基督的敬拜，意味着基督徒在敬拜的终点不在于方向、目标，还是只是仪式上。 Bukan juga pada tempat atau aturan lahiriah, melainkan pada pribadi dan karya penyelamatan Yesus Kristus. 专注不在地点或是外表，而是在耶稣基督身上的救赎的作为。 Yesus Kristus harus menjadi pusat ibadah kita. 耶稣基督将成为我们敬拜的终点。 Ibadah tidak lagi berpusat pada bait suci secara fisik atau korban hewan, 我们的敬拜不是专注于我们这个外表的圣殿，或是在献祭上， tetapi pada Yesus Kristus sebagai korban yang sempurna. 但是耶稣基督是已经成为了完美的献祭。 Ibadah bukan juga usaha manusia untuk mendekati Allah dengan upaya sendiri, 敬拜也不是靠我们自己的力气来靠近上帝， tetapi ibadah adalah respon penuh syukur atas kasih karunia yang telah Allah nyatakan dalam Yesus Kristus. 敬拜是上帝借着耶稣基督所赐下的恩典，要献上感恩的心。 Saudara-saudari, saya rindu sekali setiap kita datang ke gereja beribadah, hati kita berfokus ketika ibadah ini untuk Yesus Kristus. 我很盼望我们当来敬拜的时候，我们的内心的专注必须放在耶稣基督身上。 Sekalipun saudara-saudari ibadah memberi dampak kepada kita kedamaian, sukacita, kelegaan, saudari. 虽然在敬拜的时候，我们都有感受到喜乐、平安， Tetapi ibadah adalah fokus kita
kepada Kristus. 但是我们敬拜的重点就是在耶稣基督。 Lalu selanjutnya, ibadah yang berfokus pada Kristus mengandung makna masa depan. 然后我们的敬拜耶稣基督的含义，就是有包括在未来的含义， Yaitu artinya berfokus kepada Tuhan Yesus yang nanti kelak akan datang kembali. 就是专注于即将再来的耶稣基督。 Dalam hal ini berarti ibadah kita juga mengandung unsur eskatologis. 我们的敬拜有这个 eschatologis 或者末世论的含义。 Ibadah bukan saja menoleh ke belakang pada karya salib dan kebangkitan Yesus, 我们的敬拜不只是回头看耶稣的十字架与复活， tetapi juga menatap ke depan, hidup dan beribadah dalam pengharapan kedatangannya yang kedua. 而是我们要往前看，在盼望他第二次的来临中有活着敬拜他。 Mengapa kita datang ke gereja beribadah, saudara? 为什么我们要来到教会来敬拜？ Salah satu alasannya karena kita sebagai umat Tuhan beribadah memandang ke depan. 因为我们是上帝的子民，我们敬拜就是要往前看。 Sebagai kumpulan orang percaya yang menantikan akan kedatangan Yesus kembali. 我们是信主人的一群，等待耶稣再一次的来临。 Artinya saudari, kita bergereja beribadah bukan saja ngomongin apa yang ada hari ini, saudari. 所以我们敬拜的时候，我们坐在教会，我们不只是说关于现在所发生的事情， Bukan hanya soal apa yang nampak di mata kita, 不是在说明我们眼前所看见的， tetapi kita sebagai umat Tuhan yang menanti akan kedatangan Yesus yang kedua kali. 但是我们成为上帝的子民，等待耶稣再一次的来临。 Dalam Kisah Para Rasul pertama ayat 10, 在《使徒行传》第1章第10节， ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, 当他们门徒们往天观看的时候， tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat para murid-murid. 突然有2位穿白衣靠近门徒们， Saudara, ini kemungkinan adalah malaikat yang berbicara kepada para rasul. 这个有可能是使徒对门徒们说， Apa yang dikatakan para malaikat kepada murid-murid Tuhan Yesus? 这个使徒，这2位使徒对门徒们说了什么？ Di ayat 11 dikatakan, 在第11节说， Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. 加利利人啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎么上天去，他也要怎样来临。 Caranya sama antara kenaikan dan kedatangan, yakni dengan awan kemuliaan. 他的方法是一样，他升天，他来的时候是以荣耀的云彩。 Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 9 dan 11, Kristus naik secara perlahan-lahan ke atas atau ke surga. 我们注意看第9、第11节，耶稣升天的时候，他是慢慢的升天去。 Tuhan Yesus tidak tiba-tiba menghilang, tetapi dia terangkat dan awan menutupinya dari pandangan para murid-murid. 主耶稣不是突然的消失不见，但是他是被接上天，然后云朵覆盖。 Karena Yesus ingin setiap murid-muridnya dan kita semua tahu bahwa dia memang naik ke surga. 耶稣就是要让门徒们知道，还有我们知道他是升天去的。 Yesus bukan hanya sebatas hilang begitu saja. 耶稣不是突然的消失不见。 Maka dengan demikian, saudari, 因此呢， sekalipun kita tahu bahwa sekarang ia tidak hadir secara jasmani di dunia ini, 即使我们知道他现在不是以肉身的与我们同在这个世界上， tapi kita percaya bahwa ia tetap hidup terus di surga. 但是我们相信他依然一直的活着在天国。 Kita hari ini mempunyai seorang juru selamat yang hidup selama-lamanya. 我们拥有一位永远活着的救主。 Namun ada perbedaan antara kenaikannya pada waktu itu dan nanti kedatangannya kelak. 但是当他升天，还有他等一下再来的时候，有一些区别。 Kenaikan Yesus hanya disaksikan oleh beberapa orang saja. 耶稣的升天只有几个人能见证， Hanya para murid-murid saja. 只有门徒们见证他升天。 Tetapi ketika Yesus datang kembali, saudara-saudari, semua orang akan tahu. 但是当主耶稣再来的时候，每一个人都会知道。 Seorang teolog ya bernama John Calvin, saya mengutip perkataannya. 有一位神学家，名字叫加尔文， Dia mengatakan demikian. 他说了这句话： Sebagaimana setelah kebangkitannya ia tidak menunjukkan dirinya kepada semua orang, demikian juga ia tidak mengizinkan semua menjadi saksi-saksi kenaikannya ke surga,
karena Ia atau Tuhan Yesus menghendaki bahwa misteri iman ini diketahui melalui pemberitaan Injil dan bukannya dengan dilihat dengan mata. Tuhan ingin kita percaya bahwa Dia naik ke surga bukan dengan mata jasmani kita, tetapi dengan iman kita. 正如他复活后并没有向所有人显现，同样的，他也没有让所有人见证他的升天，因为他希望接着传福音，人人都了解这个属灵的奥秘，而不是用眼睛看的。上帝希望我们靠信心相信他升天，而不是靠我们的肉眼。 Saudara-saudari, Tuhan mau dasar pengharapan kita bukan pada penglihatan secara indera. 弟兄姐妹，上帝要我们盼望的基础，不是靠我们眼睛的感官， Tapi haruslah iman yang menjadi mata rohani kita. 但是要以信心成为我们属灵的眼睛。 Maka dalam firman Tuhan dikatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. 所以圣经有记载说，那一些没有看见就信的人有福了。 Seandainya kita sudah tidak lagi mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus, 如果我们不再盼望耶稣再来， mungkin saja kita sudah terjebak ke dalam hal-hal yang bersifat materi dan bersifat sekuler. 有可能我们已经陷入于物质或属灵事情。 Lalu saja mungkin kita menganggap bahwa Yesus masih sangat lama datang sehingga kita tidak lagi terpikiran untuk mempersiapkan diri atas kedatangan Yesus. 或是我们认为耶稣再来的时间还要很久，所以我们不用去预备他的带来。 Atau mungkin kita berpikir, untuk apa lagi? Apa gunanya lagi saya menunggu Yesus datang kedua kali? 或是我们想说，我等待耶稣再来还有什么用？ Hidup saja suka-suka saya. 我只要随心所欲活着就好了。 Ada istilah YOLO, saudara-saudari. You only live once. Kamu hanya hidup sekali saja. Udah, hidup suka-sukalah. 所以有人认为说，活着只有一切，那就是随心所欲而活。 Saudari, apapun alasannya, 无论理论借口是什么， ketika saudara dan saya sudah kehilangan kesadaran tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, 当你或是我已经失去了这个耶稣再来的意识， maka saudari dan saya mengalami sebuah kemunduran rohani yang sangat serius. 那弟兄姐妹或是我已经面临严重的属灵退步。 Saudara-saudari, nanti pulang dari gereja, coba saudari menatap ke langit. 弟兄姐妹，当你回去的时候，你望着看天空。 Setiap kali kita menatap ke langit, seharusnya kita ingat Yesus nanti akan datang kembali. 我们应当观看天空的时候，我们要想起耶稣有一天会再次再来。 Amin, saudara-saudari. 阿门， Amin. 阿门。 Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， apa yang dapat kita lakukan sambil menanti kedatangan Yesus kembali? 当我们正在等待耶稣再来的时候，有什么是我们可以做的？ Yang pertama, 第一点， kita harus giat dalam pemberitaan Injil. 我们必须要殷勤的去传福音。 Ketika Tuhan Yesus ke surga, 当主耶稣升天的时候， Dia tidak hanya meminta murid-muridnya menunggu secara pasif, tetapi justru ada perintah aktif diberikan kepada murid-muridnya. 但是当他要求门徒们等待时候，他没有消极的叫他们等待，而是有一个积极的命令要他们去做。 Perintah aktif ini dirangkumkan dalam amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. 这个积极的命令，就是在马太福音28章19到20节，也就是我们的大使命。 Pergi memberitakan, menjadikan orang murid, baptislah dan ajarlah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. 所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。 耶稣所吩咐的，教导他们遵守。 Tuhan mau memakai engkau dan saya secara aktif ketika menantikan Dia kembali, bukan dengan cara yang pasif. 耶稣就是要使用你跟我，要积极的去传福音，不是要消极的等待。 Yesus yang naik ke surga, kelak Dia akan turun kembali, dikatakan dalam Alkitab memberikan kuasa kepada murid-muridnya. 耶稣升天的，然后有一次会再来，在那里记载说会给我们力量。 Tadi di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 8 dikatakan kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. 然后在使徒行传第1章第8节说，你们必得着能力，做我的见证。 Kuasa di sini mengandung arti kekuatan dan bukan kuasa memiliki kedudukan atau posisi, 在 saudara. 这里的能力就是有一种能力
不是要去得到一个地位的能力。 Kata kuasa sendiri mengandung kata dunamos atau dunamis. 这个能力的原文就是 dunamos 或是 dunamis。 Dari kata dunamos ini muncul kata dinamit, yaitu benda yang mempunyai kekuatan dahsyat menghancurkan gedung. 从这个 dunamos 的这一句话，就是出现了 dynamit， 也就是炸弹的意思，就是一个东西能有一个极大的力量摧毁一栋楼。 Kata dunamos juga ada kata yang lainnya yaitu dinamo, yaitu benda yang mempunyai kekuatan menggerakkan mesin. 从 dunamos 也是有一句话出来的，也就是 dynamo 或是马达，一个东西有能力来启动机器。 Sekalipun sesuatu itu kecil tetapi memiliki kekuatan dahsyat, itulah dunamos. 虽然它只是一个小小的东西，但是它有一个极大的力量，那就是 dynamos。 Saudari, ketika kita menjadi orang percaya kepada Tuhan, maka kita memiliki dunamos yang artinya mempunyai daya, power atau kekuatan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. 弟兄姐妹，当我们信上帝的时候，我们就是有这个 dynamos， 或是我们有能力为上帝做见证。 Di dalam kitab Kisah Para Rasul dicatat ada beberapa mukjizat yang terjadi menyertai para murid-murid Tuhan Yesus pemberita Injil. 在《使徒行传》那里记载说，有几个的神迹，与那一些传道的人在一起。 Saya orang yang percaya mukjizat, saudari. 我是一位相信神迹的人， Saya percaya mukjizat masih terjadi hari ini. 我相信直到今天神迹就会发生。 Seorang yang disembuhkan dari sakit secara mukjizat, itu saya percaya karena pekerjaan Tuhan. 我会相信，当一个人生病的时候有神迹，上帝医治他，我相信。 Tetapi ketika mujizat itu disalahgunakan menjadi ajang promosi diri atau golongan, maka saya bisa katakan itu sesuatu yang salah. 但是如果这个神迹是用来以广告某一些人，或是广告某一族群，那个是错误的。 Di dalam Kisah Para Rasul, kuasa melakukan mujizat terjadi seiring dengan pemberitaan Injil, saudara. 在《使徒行传》在那里记载说，有神迹发生，就是当时就是有传福音。 Tidak ada mujizat tanpa pemberitaan Injil. 没有传福音，就是没有神迹。 Kalau tidak ada pemberitaan Injil di dalamnya, jangan pernah saudara berharap tentang mujizat itu terjadi. 如果在没有传福音的情况之下，就不要去盼望会发生什么神迹。 Mujizat itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. 我们每一个的生活里面都会发生神迹。 Artinya saudara, melalui peristiwa apapun yang engkau dan saya alami, itu semua bisa menjadi kesaksian Injil bagi orang lain. 意思说，无论你我经历了什么事，都可以成为别人福音的见证。 Janganlah kita menunggu peristiwa dahsyat baru kita pergi memberitakan Injil. 不要等待有发生大事情，我们才去传福音。 Tetapi kita jadi saksi Injil setiap saat, setiap hari karena kita percaya kuasa Tuhan menyertai kita setiap hari. 但是我们每一刻每一秒都要成为福音的见证，因为上帝的大能每一天与我们同在。 Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, kita gereja metodis dikenal sebagai apa, saudara? 弟兄姐妹，我们卫理教会人人所认识的，我们是什么样的教会？ Kita gereja metodis dikenal sebagai gereja yang mengawali gerakan kebangunan rohani. 我们卫理教会被认出，就是因为我们就是有属灵复兴的教会。 Revival adalah salah satu ciri khas daripada gereja metodis. 复兴崇拜就是卫理教会的特点。 Dan kebangunan rohani yang dilakukan oleh pendiri kita adalah kebangunan daripada pemberitaan Injil. 就是我们卫理教会之父所做的，也就是福音的复兴。 Saudara, apa yang kita lakukan ketika kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali? 当我们等待耶稣第二次的来临的时候，我们要做什么？ Kita harus bangun dari tidur kita yang lama untuk tidak memberitakan Injil. 我们就是要起来去传福音。 Kita harus giat dalam pemberitaan Injil dan pekerjaan Tuhan. 我们就是要在传福音，要多做主工。 Ketika kita melakukan pemberitaan Injil, kita percaya kita tidak melakukan itu sendiri, tetapi ada penyertaan Tuhan dan ada juga kuasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. 当我们传福音的时候，就是上帝与我们同在，上帝会赐给我们的力量。 Kuasa itu adalah kuasa yang mengubahkan. 这个力量，这个能力就会改变的能力。 Walaupun kita memandang dari sudut pandang kita, mungkin kita adalah orang yang kecil, yang tidak punya dampak yang besar, saudari. 虽然我们看我们自己好像一个我们小人，
不会带来什么样的影响， Tapi kuasa itu diberikan oleh Tuhan itu sendiri. 但是上帝会赐给我们能力。 Kuasa itu juga akan nyata terlihat ketika kita melakukannya dengan semangat memberitakan Injil. 当我们充满热心的传福音的时候，这个能力就会实现出来。 Mari saudara-saudari kita sebagai jemaat GMI Gratia kembali dibakar, dibangunkan untuk giat dalam pemberitaan Injil. 我们恩典堂的会友们，我们再一次的被燃烧起来，来努力，来应尽的传福音。 Yang kedua, 第二点， bagaimana kita menanti kedatangan Tuhan Yesus dengan giat dalam beribadah. 我们等待耶稣第二次的来临的时候，我们殷勤要敬拜。 Ada ungkapan berkata demikian, saudari. 有一句话是这样子说： Ibadah bukan pelarian dari dunia, tetapi latihan kesetiaan dalam dunia. 敬拜或是团契，不是逃避世界，而是在世界中心的操练。 Sebuah ungkapan yang indah, bukan pelarian, tetapi latihan kesetiaan di dalam dunia. 这个是很美妙的表达，不是逃避世界，而是在世界的中心的操练。 Sejalan juga dengan apa yang dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 8. 与这些语句同意的，就是好像就在提摩太前书第4章第8节。 Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. 操练身体有些益处，但金钱在各方面都有益，它有现在和未来的生命的应许。 Mengapa kita hari ini perlu giat, perlu rajin dalam beribadah? 为什么我们今天要殷勤的敬拜？ Karena ibadah adalah sarana yang Tuhan berikan agar gerejanya atau kita sebagai umatnya menghayati dan melatih kerohanian kita. 因为敬拜是上帝所赐给工具，让教会或是信徒能够默想，以锻炼灵命。 Sama seperti latihan fisik membentuk tubuh, ibadah melatih karakter rohani kita. 就好像我们要锻炼身体，敬拜就是锻炼我们的灵性。 Ibadah yang sejati bukan hanya sebuah seremonial, tapi pembentukan diri dalam kekudusan dan kesetiaan. 真正的敬拜不是一个仪式，而是在诚实与圣洁中造就自己。 Ini selaras sejalan dengan hidup berjaga-jaga menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. 这个就是以活着等待基督再来，要警醒并行。 Karena ibadah memelihara roh kita tetap menyala dan hati tetap terarah kepada Tuhan. 因为敬拜让灵命一直的活着，我们内心一直转向上帝。 Apa yang dapat kita lakukan ketika menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali? 当等待耶稣再一次的来临的时候，我们可以做什么？ Mulai hari ini ke depan, marilah kita dengan giat datang beribadah. 所以我们要从现在开始，要殷勤的做敬拜。 Kita juga patut bersyukur saudara-saudari karena kita semua ya diberikan tempat untuk beribadah dan diberikan juga kesempatan untuk dapat datang ke gereja. 我们应该献上感谢，因为我们有地方、有机会来敬拜上帝。 Ada juga yang mengatakan kalau beribadah ke gereja itu adalah latihan rohani dan prakteknya adalah kehidupan sehari-hari. 有人说，敬拜到教会敬拜是我们属灵的操练，然后实体就是我们每一天的生活。 Dua hal ini tidak saling terpisah, saudara, tapi saling bersama-sama. 这两件事情是同并行的。 Kita perlu latihan rohani, kita juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. 我们必须要有属灵的操练，每一天都要实习出来。 Seseorang dapat mempraktekkan dengan baik perlu waktu latihan, betul? 一个人能实习出来，就是需要时间来操练。 Seorang atlet profesional sebelum bertanding harus mempunyai waktu berlatih dengan giat, saudara. 一个专业的选手，当他们还没有参赛的时候，他们必须要有时间来锻炼。 Mungkin orang melihat dia bertanding, dia menang, mendapatkan medali. 可能有人看的，人看的就是他比赛，然后赢了得到奖牌。 Tetapi ketika dia menang, dapat medali, ada latihan, kerja keras, waktu yang banyak untuk membentuk dirinya, saudara. 但是在他的背后有许多耗尽时间锻炼，殷勤的锻炼。 Maka kita perlu juga hari ini sadar, diingatkan, yuk giat lagi beribadah pada Tuhan. 所以我们今天再次的被提醒，我们要殷勤来敬拜。 Sekalipun saudari, saya juga percaya dan sadar bahwa tidak ada gereja yang sempurna. 虽然我们知道
在世界上没有完美的教会， tapi kita diajak untuk setia datang beribadah. 但是我们被教导要忠心来敬拜， Kita juga diajak untuk mencintai gereja Tuhan, 我们被邀请要爱上帝的教会， serta jangan kendor dalam pekerjaan Tuhan. 在主攻方面不要退缩， Karena dalam firman Tuhan dikatakan, 因为在圣经有告诉我们， sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 因为你们知道你们在主里的劳苦不是徒然的。 Amin, saudara-saudari. 阿门， Amin. 阿门。 Giat dalam ibadah pada Tuhan, nah jerih payahmu tidak sia-sia. 殷勤做敬拜，我们的劳苦不是徒然的。 Melalui perenungan firman Tuhan hari ini, 通过今天早上的默想， mari kita mengingat diri kita bahwa Kristus telah naik ke surga. 来提醒我们，基督已经升天了， Karyanya sudah sempurna dan tuntas. 他的作为已经完善完美。 Yesus Kristus mengkokohkan kemenangannya melalui kenaikannya ke surga, dan dia menyediakan tempat bagi kita agar suatu saat kita yang percaya bersama-sama dengan dia. 耶稣接着他的升天，已经确定了他的胜利，他为我们预备地方，让有一天我们可以跟他在一起。 Kita pribadi perlu memantapkan diri percaya dan mengikutnya sepenuh 我 hati. 们每一个人必须要确定自己来相信他，来跟随他。 Kemudian kenaikan Yesus Kristus ke surga meneguhkan pengharapan kita kembali bahwa kelak Yesus akan datang kembali. 耶稣升天，坚定了我们的盼望，有一天他会再一次的来临。 Dalam penantian kita pada pengharapan itu, mulai hari ini kita giat kembali dalam pemberitaan Injil karena ada dunamos yang diberikan kepada setiap kita yang percaya. 在等待中的盼望，我们今天要再一次的殷勤传福音，因为有在那里有大能力，是上帝所赐给那一些并接受相信他的人。 Kemudian dalam penantian Yesus datang kembali, tidak lupa kita diingatkan agar giat kembali beribadah pada Tuhan. 然后我们的等待的盼望中，我们再次被提醒，要殷勤的敬拜上帝。 Di mana kita beribadah, kita melayani, bertumbuh, saya percaya saudari, itu adalah panggilan Tuhan bagi setiap kita masing-masing. 我们敬拜的地方，我们服侍上帝的地方，就是教会的地方，就是我们的教会。 Saudara-saudari, engkau dan saya bisa berada di tempat ini beribadah. Saya percaya Tuhanlah yang memanggil Anda datang ke gereja ini. 我相信你我在这个地方，就是上帝呼召你我来到这个地方。 Maka kita giat dalam ibadah, pelayanan dengan sungguh-sungguh, dan cintailah gereja kita. 我们要殷勤的敬拜，有忠心的服侍，在服侍上要忠诚。 Pasti, saudara-saudari, saya percaya hidup kita, saudara-saudari kita, keluarga kita diberkati oleh Tuhan. 我们相信我们的生命会蒙上帝的祝福。 Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. 耶稣升天节快乐！ Yesus Kristus naik ke surga dan dia nanti akan datang 耶稣基 kembali. 督升天了，他即将再临。 Mari kita tundukkan kepala, 我们低头， kita bersatu di dalam doa. 我们同心祷告。 Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami berdua hamba-Mu pada pagi hari ini menjelang siang telah dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan tertanam di dalam setiap hati kami dan bertumbuh serta berakar dan berbuah dalam kehidupan kerohanian kami setiap hari. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu, dan berilah Tuhan gereja-Mu ini berbagai karunia-karunia agar bisa saling giat bersama-sama mempertumbuhkan gereja Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.